بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية حسن الخلق، فإنها إذا كانت سليطة بذيئة اللسان كافرة للنعم كان الضرر منها أكثر من النفع، والصبر على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء. Kita masih belajar mengenai dengan perkara-perkara yang perlu diambil perhatian mengenai dengan orang puan untuk dijadikan isteri. Maknanya kalau kita tak berkahwin lagi, maka orang perempuan jenis mana yang perlu kita cari untuk dijadikan isteri. Hak kahwin dah tu kalau tak kena dengan hak kita mengaji ni, pakat-pakat baiki lah, kan? Laki suami tegur isteri, dan isteri boleh terima perhatian yang penuh daripada teguran suami. Dia sebut hari itunya ada 8 perkara yang perlu diberi perhatian. Pertama dari segi agama, yang kedua dari segi perangai, yang ketiga dari segi comel tak comel, yang keempat dari segi mas kahwin apa ni banyak sikit, yang kelimanya dari segi beranak tak beranak, lepas tu darah tak darah, titih baris, dan akhir sekali kata dia jangan ambil isteri daripada waris hak dekat sangat. Kata tidak sah, tapi dari segi yang sebut dari segi psikologinya, malu-malu mata tu timbul. Baiklah, yang pertama kita baca dah itu, iaitu perempuan mesti yang beragama. Dan hak ni merupakan asas dan merupakan penunggu dalam pemilihan kita terhadap isteri kita. Jadi perangai apa ni agamanya baik. Dan sebut hari itu perkara nak suruh kita ni beragama, yang pertama mengaji. Mengaji tak lagi dah, barulah kita ni reti tak reti agama. Yang keduanya didikkan keluarga. Kalau kita ni mengaji agama tapi ibu bapa kita bahasa panggil tidak beragama, akhir sekali hak kita mengaji tu hilang gitu saja, kerana kita terpengaruh dengan kedudukan rumah tangga kita. Baik kawan, baik adik, baik ibu, baik ayah, semua ni jenis orang beragama. Barulah pengajian agama dia apa ni, anak kita mengaji agama tu menjadi lekat balik. Habis hak tu. Kemudian hamba nak baca sikit sebelum pada hak masuk malam ni, hadis yang disebut dalam Ihya Ulumuddin yang dikira apa ni asal bagi kita ni. Nabi sebut waqala sallallahu alaihi wasallam, man nakahal mar'ata limaliha wa jamaliha hurima jamaluha wa maluha, wa man nakahaha lidiniha razaqahu Allahu malaha wa jamalaha. Mana-mana orang yang berkahwin dengan seorang perempuan kerana nak ke harta retina dan juga kerana comel retina, maka capainya tidak akan dapat kedua. Kalau kita kahwin dengan seorang perempuan kerana nak pitih dia banyak dan nak comel dia, akhir sekali Nabi kata jadi capai tak boleh kedua. Comel pun tak boleh, harta pun tak boleh. Comel tak boleh tu berapa Allah alam, tapi begitulah kedudukannya. Tapi sebaliknya, kalau kita kahwin dengan seorang perempuan kerana agama dia nak berjuru akhlak yang baik, maka Allah Ta'ala akan beri pada kita harta dia dan comel dia. Setelah kita ambil dia tu, dia budak ni budak berjuru, tumpuan kita atas hak tu. Tapi yang capainya hak tu pun boleh, hak dua lagi hak kita tak cari tu pun boleh juga, iaitu harta dia dan cantikkan dia. Satu, waqala sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul mar'atu li jamaliha fala'alla jamalaha yurdiha wala limaliha fala'alla malaha yutghiha. Tidak boleh kita kahwin seorang perempuan kerana comel semata-mata. Entah ke dia comel gak awak bini lalu, jangan. Kerana Nabi kata boleh jadi comel dia, kecantikan dia tu membunuhkan diri dia sendiri. Kita ambil orang tina, satu orang puan buat bini, dia comel. Nabi kata jangan, kerana boleh jadi dengan sebab dia comel itu membunuh ke dia. Jadi bahasa dia comel tak? Dia buatlah kalau comel yang tidak disertai dengan agama. Begitu juga jangan kahwin seorang perempuan kerana liuk ke pitih dia, liuk ke harta dia.
Kerana boleh jadi dengan sebab dia ada harta itu, Nabi kata menyesatkan dia pula. Oleh itu, wankahil mar'ata lidiniha. Carilah perempuan buat isteri kerana din, kerana akhlak dan kerana agama dia baik. Itu membaca malam ni sebagai tambahan di atas kita baca dah minggu lepas. Dan sekarang ni alhamdulillah, keinginan orang muda-muda nak cara puan ya, apa panggil tudung gapo ni semakin banyak. Zaman hari tu usahakan orang muda-muda nak tudung, ustazah pun berasa malu nak tudung. Kain sikit-sikit jatuh, walau jatuh gitu sama. Sekarang ni alhamdulillah, hak tidak ustazah, hak cikgu pun alhamdulillah mulai terbuka fitrati apa ni nak ke agama, kerana kira agama ni merupakan boleh menyelamatkan diri kita di dunia dan lebih-lebih lagi menyelamatkan kita di akhirat. Orang yang tidak ingat ke agama tu dia berasa dia tak nampak akhirat, nampak ni dunia je. Ini dia bahaya sekular. Baik, yang kedua yang malam ni atsaniyatu husnul khuluq. Kau yang kedua yang perlu ada pada perempuan ialah perangai molek. Perangai tu cari perangai molek. Fa innaha idza kanat saliqatan badi'atan lisan. Kerana perempuan ni kalau bahasa jenis salit. Salit ni bahasa orang panggil mulut apa? Mulut celupar lah. Kalau perempuan tu bahasa mulutnya celupar. Bahasa nak kata, bahasa nak tegur, bahasa nak kecek. Bahasa mulut beruh orang panggil. Itu salit. Badi'atan lisan. Lidah dia ni badi. Badi ni kalau kain sah. Bahasa lidah buat sah. Kain sah lagu mana kan? Nak pergi baru pun ambil dia, nak mandi pun ambil dia, nak walapik duduk pun ambil dia. Jadi kain sah, walapik duduk pun dia lah. Nak pergi baru pun dia lah. Wak bergapo pun dia berlaku. Tu bahasa kain sah. Hak lidah sah ni pahal sendirilah. Tak ada dah gapo orang panggil, tak uti tempat molek, tempat uduk, kecek puruk perik, bahasa nak kata, bahasa nak gapo tu badi'atan lisan, bahasa lidah, bahasa hal. Kalau kena kat orang puan bahasa jenis mulut beruh, lidah bahasa jenis kaisah. Huduh tu bunyi tak jadi kan. Amus kan lewat sudut huduh tu nak suruh taksir tu. Kafiratan lin ni'ami. Tidak reti pergo budi baik tok lelaki dan budi baik balik tok tua. Ada juga setengah orang Tino tu bahasa jenis tak reti pergo budi baik tok lelaki. Budi baik tok lelaki suku apa ni tukuh lumu cari piti tu dok timbul hak cik dia jugalah, dok timbul hak mak dia jugalah, dok timbul hak adik dia jugalah. Ada timbul hak ni, tak timbul dah balik sini. Kalau perempuan macam ni tidak reti menghargai nikmat, kana ad-dararu minha akthar minan naf'i. Kemudaratan mengenai dengan perempuan ni lebih banyak daripada manfaat. Kita berkahwin tujuannya nak suruh orang panggil hak berat kita sama kena suratnya. Hak serabut selama kena nak suruh senang. Tak gitu kan? Hak susah selama kena nak suruh reda. Tapi kalau cari perempuan jenis ni, hak bahasa mulut beruh, tidak reti menghargai budi baik tok lelaki dan budi baik tok tua balik hak jantan ni, kata dia perempuan macam ni akan membawa susah lebih daripada bawa senang. Was-sabru ala lisanin nisa'i mimma yumtahanu bihi al-awliya. Kata dia sabar ataupun tahan orang kita panggil tak gitu kan. Sabar ataupun boleh terhadap lidah orang puan ni bukan sebagai orang wali-wali boleh tadi. Mana kalau demo nasib kedai demo boleh bini hak bahasa jenis mulut beruh, lepas tu boleh juga. Hai tok wali lah demo tu dia. Tok wali lah demo. Tu dia royak barang sungguh ko dia buat nak main kita Allah alam lah Tuhan kita ni. Boleh jadi kalau nak jadi wali cari orang Tino hak mulut beruh. Begitu duduk. Kalau nak jadi tok wali lah. Tapi kena lah katnya. Kalau tak boleh tak usah duduk lagi. Kalau boleh ada mau tok wali besar dia. Itu dia. Tak ni. Kalau pakai taksir belaka. Kalau kita orang datang taksir orang tu pun taksir orang taksir. Ma min saqitatin illa walaha laqitah. Tak ada benda hak jatuh kecuali ada hak jukuti. Kita tak siapa lain no. Orang tua kata kalau tidak gitu tak habis kain kedah tak gitu.
ma min saqitah illa walaha laqitah. Tidak ada benda jatuh kecuali ada orang nak kutip. Dalam walau bagaimanapun kita nak cari isteri, kena cari hak perempuan ya, tidak mulut beruh, tidak mulut banyak. Dan balik orang puan pula anak apa ni orang punya anak murid kita, kau anak kita sendiri, kau siapa kau kena beringat bahawa mulut beruh, mulut lacak, mulut gapo ni orang panggil sifat ya orang jantan tidak setuju. Begitu duduk. Orang puan dia kena idah diri dia, kena isih diri dia supaya menjadi seorang isteri yang baik dan menjadi seorang ibu, bakal ibu ya. Ya apa ni, ya setia dengan ya apa ya baik dengan anak-anak. Supaya dia ni dihormati ramai dan supaya dia ni timbul selera orang yang buat isteri. Satu daripada benda yang dia kena jaga ialah mulut dia. Ada pepatah hakim, pepatah apa nama ni, pepatah hukama lah. Hukama ni kita panggil orang cerdik lah, pandita. Dia kata kalau mu duduk dalam rumah Tuhan, mu jaga hati. Mu duduk dalam rumah orang, mu jaga mata. Mu duduk luar pada rumah Tuhan dan luar pada rumah orang, mu jaga lidah. Tiga tempat kena jaga tiga perkara. Waktu duduk dalam rumah Tuhan, jaga hati. Tak usah fikir banyak perkara lain, bolak hati pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau duduk dalam rumah Tuhan. Dia cakap semaya yang baik, luar semaya yang baik. Tak usah kira banyak lain pada kita dengan Tuhan, hati kita. Waktu lepas dalam semaya yang sama tu. Luar pada semaya kalau kita berkecek berkisah atas masalah kita dengan Tuhan. Baik pun masalah menega, jual beli, belajar, gapo pun biar berkisah atas masalah hukum, kena ke tak kena hukum kita dengan Tuhan. Begitu duduk. Dan waktu kita duduk dalam rumah Tuhan, kita balasah baik, surah baik, masjid baik. Kalau kita duduk dalam rumah orang, pergi ke rumah saing, jaga mata. Jaga hati tu biar dulu. Mata jaga malik. Jangan tengok anak muda orang. Jangan silalah ke rumah orang, dapur orang. Jangan tengok kupak orang dalam rumah orang. Jaga molek mata. Cekera ke tuan rumah berasa Allah comenya dia ni tak siladah halaf dapur, tak siladah anak-anak aku gapo. Ini jaga. Dalam rumah orang kena jaga mata, dalam rumah Tuhan kena jaga hati. Baik, luar pada rumah Tuhan dan luar pada rumah orang, gapo hak jaga? Lidah jaga molek. Jangan diberuh, jangan dicelupa, jangan dinyapung, jangan dinyopos, jangan digapo. InsyaAllah selamat kita dunia akhirat. Baik, dua tu tak? Lepas pada tu As-salisatu husnul wajhi. Yang tiganya nak jaga juga bila kita nak cari orang tino, rupa comel. Apa pula? Rupa comel. Dia 8 perkara dah. 8 perkara dia kena cari atas perempuan. Pertamanya agama, yang keduanya perangai molek, yang ketiganya muka comel. Sikit lagi dia royak pula, dia kata apa lagu ni pula tadi kata tak berapa nak rupa comel. Dia royak sikit lagi. Tak saya gaduh lah. Fadzalika aidan matlubun. Kata dia orang tino hak rupa comel, muka comel. Bukan rupa comel, muka comel. Hak lain pada muka tu nak tengok tak boleh. Bukan? Tak boleh tengok. Lain pada muka tidak boleh. Muka cari hak comel. Fadzalika aidan matlub. Kerana ini pun satu daripada benda yang dituntut oleh agama waktu kita nak cari seorang perempuan. Id bihi yahsulut tahassun. Kerana dengan sebab rupa retina kita, muka retina kita ni comel, dapatlah tahassun. Tahassun asal makna tahassana maknanya kita duduk dalam kubu untuk nak mengelak daripada musuh. Asal makna istilah tahassun. Hisnun maknanya kota, kubu. Tahassana makna kita lari masuk duduk dalam kubu untuk nak jaga diri daripada dilanda oleh musuh. Kita berkahwin dalam banyak-banyak tujuan yang berapa? Tujuan berkahwin ni nak melindung diri kita daripada diperdaya oleh syaitan. Bila orang datang tak ada isteri, maka banyak peluang bagi syaitan buat khianat. Lalu orang tengok tak kira muda, tak kira tua, comel belakang, nak tengok belakang, bahasa nak belakang kita. Tapi bila kita ada isteri, alhamdulillah, ibarat kita duduk dalam kota.
Kerana gotu-gon lalu retina mana pun kita kira tak sama dengan retina aku. Tomnya retina aku, berjauh retina aku, baik retina aku. Dia kata orang tu wajar bila kita bini kalau tak secerah, kita kira tak ada dah muka dunia ni lebih comel, lebih jauh, lebih baik daripada bini aku seorang atas dunia. Tu duduk. Orang lain tak comel berlaku, huduh berlaku. Tu cara dia malah menjadi kita ni acak kali bini, acak kali bercerah. Kalau dia kira bini orang comel sama juga, tak tahan lama lah kita cakap cerah. Cerah bini orang lain comel, bini dua orang lain comel. Jadi kata dia, bila cari perempuan yang comel, maka dengan sendiri timbul apa orang panggil kawalan. Timbul kawalan jiwa kita daripada merayau merata-rata. Wa tab'u la yaktafi bid-damimati ghaliban. Perangai manusia ni memang tidak puas hati dengan hak yang rupa tak comel. Tabiat manusia dah, bukan siapa dia ajar, bukan siapa dia suruh. Tabiat manusia dah berasa tak puas hati kalau boleh ad-damimah. Kalau perempuan kita tu ad-damimah, yang rupanya tidak comel. Orang Melayu panggil, orang kita panggil tak ada rupa. Kalau perempuan tak ada rupa, maka dia sendiri tabiat kita jadi apa? Belum besar. Kemudian sekarang dijawab, wa ma naqalnahu من الحث على الدين ليس زجرا عن رعاية الجمال بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع الفساد في الدين. Kata dia sebanyak mana hak yang kami nakal, hak yang kami nukil, yang kami salin daripada hadis-hadis supaya kita ni berusaha cari perempuan yang beragama. Mana sebanyak mana hadis yang saya sebut kemarin, hadis-hadis yang menunjukkan bahawa nak cari perempuan yang kena cari bahasa beragama, hadis-hadis tu bukanlah berarti melarang kita daripada cari hak perempuan comel. Contohnya hadis-hadis hak suruh kita cari perempuan beragama tu menyekat kita dari menikah kerana comel semata-mata walaupun penuh agama. Mata kau comel kat buat bisnes ladu. Tak kira lah jenis maya bel ko, kais maya ada ko, kebelak rumah dia tahu. Kalau tanya kebelak rumah dia di mana pun tak tahu. Kita buat bini juga. Hak tu hak dia maru. Hak Nabi nak sangat pada perempuan yang beragama ni, bukan berarti Nabi sekat kita cari orang perempuan hak comel. Dengan arti hak dia maruh tu maruh setuju comel saja. Tak tanya khabar dia ni beragama ke tidak. Asal comel buat bini lalu. Maya beriti kau niat mandi junuk reti ni mandi junuk hadah kecil hadah besar mandi wajib mandi sunat mandi berapa tu reti kau tak reti peh tayak ngapa ti tak reti Quran habis dah kau kenal dia botol kau kena ibisi saja je kau okey tak tanya khabar nak ni mata-mata dia nak comel hak ni hak agama malu dengan arti kalau sem perempuan tu agama pun ada comel pun ada alai kau bagi betul lah kita maknanya begitu tu. Itu mana kata dia wa ma naqalna min al-hath 'ala ad-din laysa zajran 'an ri'ayatil jamal. Sebanyak mana hadis yang kami bawa kemari iaitu hadis yang memberi perangsang pada kita supaya cari perempuan yang beragama, bukanlah berarti hadis itu melarang kita daripada ra'i kecantikan. Tidak, bal huwa zajrun 'anil nikah li ajli al-jamal al-mahd ba'al fasadi fid din. Contohnya hadis tadi menyekat kita daripada berkahwin kerana semata-mata nak pada comel walaupun agamanya rosak. Itu hak dia marah. Fa innal jamala wahdah fi ghalibil amri yuraghibu fil nikah wa yuhawwinu amra din. Kerana kata dia jadi tekan sangat ke agama ni kerana kecantikan seorang saja itu biasanya membuatkan orang ni selera untuk nak menikah, nak kahwin dan memanalekeh cara agama. Mana biasanya bila orang ni tengok satu orang puan ni comel, nak mari selalu nak buat bini. Lepas tu agamanya perangannya lagu mana, kadang-kadang kita tak fikir nak tanya khabar budak ni anak siapa tu lebar kau gapo kau ibu bapa ni tak fikir nak tanya hot tu. Kenapa? Kerana kita terpikat kuat sangat dengan kecantikan seorang perempuan. Oleh kerana itulah Nabi sebagai orang tua, Nabi sebagai tok guru dan Nabi sebagai pemimpin, Nabi bagi seluruh manusia di muka dunia ni, dia beringat sangat. Beringat lagu mana? Kalau mu tengok retina tu comel, baguslah, tapi jangan gelap mata. Di sebalik comel tu ada benda setara lagi mu kena perhati, iaitu perangannya lagu mana, agamanya setara mana.
Sebab tu dah Nabi tekan sangat kena agama ni. Kerana kalau Nabi tidak tekan perkara agama, maka tak ada orang nak tolong buayak, nak tolong tekan perkara ni. Orang itu sibuk cokor comel, cokor gapo apa nak bulu kena letik kopi Filipin, kok jinjang, kok rambut eka, kok gapo ni kok sibuknya. Hak lain tak sibuk. Jadi benar-benar hak Nabi tahu orang lain tidak sibuk, hak tu dia tolong sibuk. Supaya kita ni maknanya boleh isteri yang cukup kalau comel pun ada, peranak pun baik. Bahkan ketua kitab ni kata waqad nadaba syar'u ila mura'ati asbabil ulfati walidzalika ustuhibba an-nazar. Kata dia sesungguhnya syarak telah menganggap baik, telah menganggap sunat menjaga sebab-sebab apa kasih mesra. Agama kita nak sangat pada perkara-perkara kata budak lain pada fakta-fakta yang menyebabkan laki bini ni mesra molek. Dikira juga supaya bila kita berkahwin timbul kasih mesra di antara satu sama lain. Kasih mesra ni banyak perkara. Dalam banyak-banyak sebab yang menyebabkan kita ni berkasih mesra dengan bini kita ialah rupa ada. Rupa comel. Baki lagi comel-comel ni berapa pula? Nak kau reti nak comel. Comel sendiri tu berapa? Kadang-kadang kita kata Allah comel dia ni. Kita pun ajak saya tengok gambar comel. Hoi, tengok lagu ni apa comel apa? Maksud kita tak comel benar dia pasal dia dia. Dan kadang-kadang orang kita bahasa Urdu dia kata Allah comel gini mu orang. Jadi artinya comel ni bahagian yang tidak ada takrif. Contohnya dalam Arab panggil apa namanya al-husn tanasubul khilqah. Comel ni tanasubul khilqah. Tanasubul khilqah maknanya kejadian tubuh badan kita ni orang panggil tanasub. Tanasub maknanya menasabah. Dengan muka panjang ni, buka setara ni, lebar setara ni, itu menasabah. Kalau kita kata tukar rumah dah. Umur panjang 10. Takkanlah kita nak buka 30. Itu tak jadi. Pula begitu dah. Tidak ada tanasub. Tidak ada seimbangan di antara kejadian. Rumah ibu luah ni cuma orangnya luah pada rumah ibu mana boleh jadi. Jadi tidak ada tanasub. Sebagaimana rumah tu surung lagu ni, empat lagu ni, cuma orang setara ni, muka tangga lagu ni tu kalau kena molek tu orang panggil Allah comelnya rumah ni. Begitu juga kejadian orang. Kejadian orang juga orang comel ialah orang tanasubul khilqah. Orang yang kejadian ni sama molek. Kalau kita baca sahabat pasal locah kan, dia ukur pinggan 4 berapa 457 ke berapa dia ada nombor dia tak ada. Tu nombor ni kira orang bahasa kira mementingkan kecantikan seorang manusia. Itu itu. Jadi walau bagaimanapun satu orang yang kita bahasa comel, orang lain bahasa Urdu. Orang yang kita bahasa Urdu, mari orang lain bahasa comel. Sebab tu timbul tadi tu, ma min saqitah illa walaha laqitah. Tidak ada orang yang tidak ada benda jatuh kecuali ada orang lain kutip. Lagi dan kutu. Tu kita duk kira orang tina pun nak juga cari orang jantan comel. Jangan fikir kita jadi syuting ni, dia pun syuting juga. Kadang-kadang dia mau kemuk dia buat apa, dia mau cari orang lagu ni, huduh gitu mu. Jadi comel tidak di kita jangan nak dia pun nak juga. Walidzalika ustuhibban nazar atau istahabban nazar. Kerana nak cari kasih mesra laki bini ni lah dikira sunat tengok. Belum pada kita kahwin disunat tengok. Walaupun Islam ni tidak membenar kita tengok perempuan, tapi kalau tentu nak kahwin kita dibenar tengok. Kalau masalah tak jadi tak apa. Man tidak katakan nak tengok semata-mata nak rebut peluang, nak rebut tengok retin Pak kita ajak kat kenapa nak bin. Pada tak tidak ada bin sikit abuk. Saja otak nak tengok retin aja. Itulah masalah demo lah. Pula hati demo dengan Tuhan. Tapi kalau sengoti kita nak kahwin, kita dibenar tengok dan sunat boleh pahala lah. Kita pergi tengok orang hok yang kita nak buat isteri. Comel setara mana, gapo setara mana. Tengok pula ada syarat-syarat dia. Tengok bersama keluarga. Tengok pula tak lebih pada muka dan tangan. Panggil muka dan tangan ni sekadar tu je. Dalam tengok warga dia. Moga bila dia jadi bini kita, maka kita dengan dia je. Orang dia tak tengok dah. Hak parut tak parut tu kita dengan dia. Tak ada masalah lah. Dah kawan, dah habis setuju buat bini. Dah parut bini comel lah. Parut pun kira comel. Kan gitu.
Dengar sikit, dengar. Biar orang lain cepat dengar. Dengar. Apa dia? Soalnya kalau orang pergi ke rumah kita, dia tanya kita, anak demo tu lagu mana weh? Apa ni boleh buat isteri kau tidak? Gitu. Oh ya, supaya ni lah. Satu orang pergi ke rumah kita, nak bini, nak cari isteri. Tak katakanlah dia sebutlah anak orang tu misalnya. Kita yang lagu mana? Para hadirin semua dalam agama kita sebut al-mustasyaru mu'taman. Al-mustasyaru mu'tamanun. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyebut orang yang diminta fikiran, yang diminta mesyuarat, orang tu orang yang megang amanah. Bila orang mari ke rumah kita, orang jumpa kita, tanya kita satu perkara. Tak kira masalah bini kau, masalah nego kau, masalah nak beli tanah kau, nak jual tanah kau, nak buat rumah kau. Apa saja pertanyaan orang pada kita, ketika tu kita berdepan dengan amanah. Amanah beroyak. Dan bila kita royak dengan penuh amanah. Jadi ketika tu kalau orang mari tanya kita mengenai dengan anak orang tu lah, negak belah negak. Ketika tu arti kita megang amanah sekali. Megang amanah apa? Megang amanah buaya bagian betul. Jadi ketika tu terletaklah di atas keadaan kita. Kau nampak orang ni tanya khabar tu lebih kurang je. Tidak nampak sungguh, cuma tanya khabar gitu je. Jadi kita royak pun royak tanya lebih kurang je lah. Dia bertanya pun lebih kurang juga. Tapi kau nampak dia tu nak semati, dan kita tahu anak kawan tu nya begini-begini, misalnya kita kena royak serupa dengan orang royak cerita anak kita. Kalau orang satu orang tanya satu orang, mengenai anak kita ada anak-anak dara. Kita nak lagu mana kepada kawan tu buaya? Betullah kita nak royak dengan amanah tu, tak gitu kan? Jadi begitu juga kita buaya, kita waktu kita buaya pihak anak orang. Pihak anak orang kita royak. Kita royak kalau dari segi rupa kita kata ada. Dari segi keluarga dia orang baik. Pasal kalau ada PA uduh lebih kurang, kalau benda tu benda hak bahasa boleh kita buat. Kita royak betul lah, hak lain tu kita kira lah. Gitu. Oh, itu lah tu. Lain pada rupa, lain pada keluarga, hak lain tu kita boleh kira lah lagu mana. Jangan tunjuk sangat keburukan orang, jangan tunjuk. Kerana keburukan buruk manusia ni, keburukan perangai buruk ni benda boleh beki. Benda boleh beki. Jadi kau tu nampak dia nak semati, kita pergi royak lah pada pihak tu. Masalahnya begini-begini, pak kita kira lagu mana. Pandanglah kita benda hak molek, kita boleh royak. Hak uduh, kita royak kemudian. Kalau perlu royak. Kalau tak perlu royak, kita tak usah royak. Tapi kita pergi beki sama seorang dengan keluarga dia. Ini cara lagu ni, cara yang lebih selamat. Kalau main royak hak uduh, hak molek royak, hak uduh royak. Jadi akhir sekali kalau didengar kepada orang hak bahasa mulut beruh kan, dia kata kawan nak beli dengan itu royak dan pasal semaya kau bahasa berapa, jadi perkara jadi. Ini kan orang lain pula jadi kita ni jadi orang panggil tidak bijak. Tidak orang panggil tidak amanah dalam mengemuka, dalam mendedahkan sesuatu keadaan. Ni muka ni terlekat di atas desa tak desa ya. Dan kita pula, kita orang nak cari bini ni jangan jembur sebagai orang. Jangan pergi seperti kapur pakai ikut jumpa orang tanya. Tak betul. Kita nak beli anak lembu pun kita tanya orang sebagai orang. Duk tanya orang ahli yang mego. Begitu nak cari bini. Tidak boleh tanya sebagai orang gitu. Nyeroyak benda tak molek kan. Akhir sekali molek perempuan yang baik ni sebab dia berdeki yang kita dia royak auduh. Jadi akhir sekali punah jana kita punah dia pun punah. Jangan kita pergi jumpa orang yang benar-benar ahlul amanah, al-amin, orang yang benar-benar amanah. Dan seboleh-bolehnya kalau orang jumpa kita, seboleh-boleh biar jadi. Seboleh-boleh biar jadi. Lagu mana tu masing-masing bawa diri, bawa lah mana. Boleh pahala. Faqala. Tu kita ni kata disunat tengok. Belum daripada kita buat isteri sunat tengok. Faqala idza awqa Allah fi nafsi ahadikum falyanzur ilaiha.
fa innahu ahra an yu'dima bainahuma ay yu'lifa bainahuma. Nabi kata bila Allah Ta'ala jatuhkan dalam hati seseorang kamu untuk nak kahwin, maka lebih dulu kena tengok dulu pada ilaiha, pada si perempuan. Fa innahu ahra an yu'dima bainahuma, kena tengok dulu belum pada kahwin ini lebih tepat untuk berkekalan. Mana kalau mu jatuh hati nak kahwin dengan satu orang, tengok dulu, boleh tengok. Kerana tengok menengok ini memberi apa lebih sebenar untuk menimbulkan kasih mesra. Awak panggil rupa belah mana ke berapa, timbul masalah pula. Akhir sekali kita dengan tu tua pun masalah. Kita dengan tukar kira pun jadi masalah. Buat apa dia muat lagu ni, jadi timbul masalah. Nabi kata tengok dulu. Dan tuan kita ni hak asal tamu lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna fi a'yunil ansari syai'an fa idza arada ahadukum an yatazawwaja minhunna falyanzur ilayhinna. Nabi kata mata orang Medina ni, mata orang puan Medina ni ada sekara. Oleh itu kalau mana-mana orang nak kahwin dengan orang perempuan Madinah, tengok dulu. Nabi kata kalau nak kahwin dengan orang Madinah tu Rasulullah ni lah, tengok dulu kerana mata orang Madinah ni ada sesuatu. Nabi tak kata gapo dia. Ini satu contoh. Gitu juga kita sini pun. Kita kalau seperti tadi lah, kalau ada orang nak tanya kita masalah kahwin, kena kalau hak betul hak molek tu royak molek. Budak ni bagus yang ngaji rumah kahwin 2 kali habis. Royak tu gitu. Perangai alhamdulillah comel. Lepas tu kalau hak tak molek tu dari segi gapo, dari segi masuk kau, dari segi gapo kau, kita royak ada sikit. Buat gitu sikit. Buat idram bila runuh gapo panggil. Nabi kata kalau Nabi kata kalau nak kahwin dengan puan Medina, jangan pakai cepat sangat kerana mata dia ni ada sesuatu. Mata ni kata setengahnya, mata orang perempuan Medina ni ripik. Mata ripik kita mari kan. Jadi mata ripik tidak serupa dengan perempuan Mekah. Perempuan Mekah ni bakal mata tidak ripik. Jadi boleh demikian kalau ada nak kahwin itu begini, boleh jadi untuk sekolahnya mata luah jauh. Orang Arab ni suka sangat mata luah. Mata luah tu menjadi dalam syi'ir dia. Dalam syi'ir Arab, syi'ir perbokala, syi'ir yang dikira syi'ir klasik lah. Bila dia syi'ir patung tu menyebut orang puan, dia suka mata luah, punggung besar. Hingga sampai setengah-setengah perempuan Arab tu dia berbatar punggung. Ini tanda perempuan yang dikira kalau kahwin perempuan yang punggung besar, dikira bernasib baik. Tanda mu bernasib baik. Di kalangan orang Arab, di kalangan kita Melayu, wallah alam, nak kata awak menyusup naik kereta payah lagi. Wa kana ba'dul wari'in la yunkihuna qawa'imahum illa ba'da an-nazar ihtirazan min al-ghurur. Kata dia, tuan kita ni kata setengah-setengah orang yang warak. Orang warak ni bagi kita kan, ialah orang yang tak tengok ke puan. Tak jadi kan ni. Tapi di kalangan setengah-setengah kalangan warak sendiri tidak akan memperkahwinkan anak-anak perempuan mereka kecuali tengok dulu. Walaupun dia kenal lah Tok Lebar, kenal Tok Guru pun, orang zaman dia ni kira-kira 700-800 tahun hari tu pun dia tidak boleh kahwin anak-anak dia sendiri kecuali kena tengok dulu. Balik jatuh pun tengok, balik puan pun tengok. Ihtirazan min al-ghurur, kerana bimbang takut dia mau tipu. Kadang-kadang apa tipu ni balik jung kira ni, apa nama orang panggil, bila kita kira kahwin orang biasa tak dapat lah kain selalah gapo dak gitu kan. Jadi semua nak kau kain nak suruh jadi kahwin ni, kita sanggup juga mempertemukan di antara trono dengan dara ni. Lepas tu bila sudah kahwin tak timbul masalah. Tu jangan gitu. Jadi kalau setara orang warok pun dia suruh tengok juga anak dia sendiri, dan nak suruh anak dia juga tengok kepada si laki, apa kata kalau kita tidak warok ni makin lagi mustahak tengok. Dia memang takut jadi dia mau kacau apa.
وقال الأعمش كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم. A'mash nama bagi satu orang guru terkenal jugalah. Dalam kita baca Bukhari kita jumpa nama dia. Semua perkahwinan yang berlaku dengan tidak tengok lebih dulu, kesudahan dia ialah rusing dan duka cita. Semua perkahwinan yang dibuat dengan tidak tengok lebih dulu, kesudahan dia ialah hamun wa ghamun, rusing dan duka cita. Ini zaman hari tu kena keping nak kena tengok. Zaman hari tu kena keping nak. Tengok dulu. Zaman dah tak keping mana dah. Tak payah keping. Dah orang tengok dah ni kata-kata. Zaman hari tu zaman orang beragama belakang orang jaga mata jaga kap. Kemudian وروي أن رجلا تزوج على عهد عمر رضي الله عنه وكان قد خضب فنصل خضابه فاستعدى عليه أهل المرأة إلى عمر وقالوا حسبناه شابا فأوجعه عمر ضربا. Ada cerita satu orang berkahwin di zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar jadi Perdana Menteri hari itu, berlaku satu perkahwinan di antara seorang perempuan dengan seorang lelaki. Wa kana qad khadab. Si lelaki ni pakai celuk ina janggu. Berkali warna hitam ni rambutnya. Gak benda-benda berena. 2-3 malam, 2-3 minggu je lekat patunya. Dia luruh. Nasalah maknanya kita panggil apa? Dawah kau gapo. Luruh apa namanya? Warna hitam. Bila luruh, fasta'da ala al-mar ila Umar. Maka keluarga balik Hawatina ni bawa kih pada Sayyidina Umar. Bawa report Sayyidina Umar. Wa qalu hasibnahu syaban. Umar, aku buat menatu ke dia ni, aku duduk sekolah muda, nampak janggut dia minyak. Rupanya duduk 2 hari luruh kata. Luruh warna tu. Fa auja'ahu Umar darban. Umar buat lagu mana? Umar ambil tu kat badai. Wa qala gharartal qaum, kata dia mu tipu orang ramai. Gharartal qaumah, mu tipu orang ramai. Tipu ni bukan tipu bini jadak, tipu tok tua, tipu adik ipar, tipu orang seperti kampung. Kerana bila kita kahwin dengan satu orang, bila kita kahwin dengan seorang perempuan, kita ni bukan berhubung dengan si isteri jadak. Dengan pak dia pun ada hubungan, jadi orang panggil tok tua. Mak dia pun tok tua, ngadik-beradik dia dengan tok tua, dengan mak dawa dia dengan pupu dia, dengan orang kapus tu. Ada hubungan belakang. Ni budak mana ni? Anak tu kawan tu. Anak tu kawan ni. Adik ipar kawan tu. Adik ipar dia ni. Mak saudara sabit dia tu. Pak saudara sabit dia ni. Bahasa dia dah gitu. Jadi bila kita berkahwin, arti kita buat hubungan bukan saja dengan isteri, tidak. Bukan hubungan dengan keluarga dia. Dia orang seperti kampung. Maka bila mu celuk janggut mu kau, berapa mu kau, nak suruh nampak muda, maka arti bukan mu tipu bini. Bukan mu tipu bini mu jada. Bukan tipu orang seperti kampung. Maka rumah ambil watan. So, waruya dalam ihya sebut waruya anna bilalan wa suhaiban ataya ahl bait min al-arab fa khataba ilayhim faqila lahum man antuma. Cerita lain pula Sayyidina Bilal dan Suhaib. Bilal, Suhaib ini 2 orang sahabat Nabi. Ia kedua-duanya bukan orang Arab. Bilal orang Afrika, Suhaib orang Roma, orang Itali. Dan orang ni masuk Islam dan dia tunjuk keislaman dia tu dengan begitu sekali banyak jasa. Cerita panjang. Demo 2 ni di Mina orang perempuan Arab. Fa khataba faqila lahum man antuma. Lalu tuan rumah tanya siapa dia demo 2 ni. Siapa dia kawan tak kenal ni, mari pindah anak kawan ni. Dia pakai pergi muna-muna gitu ya. Tidak kata masuk lalu kot email ko orang untuk mulu kampung dia pakai pergi pindah sendiri gitu. Lalu orang kampung tanya man antuma, siapa tuan berdua? Faqala Bilal ana Bilal wa hadha akhi Suhaib. Saya ni nama Bilal ni kawan saya namanya Suhaib Ar-Rumi. Kunna dhalaini fahadana Allah. Dia memperkenalkan diri dia.
Dia kata hamba dua orang ni zaman hari itu tak bertiga apa sekali. Lo ni dapat hidayah Allah. Masuk Islam maksudnya. Wa kunna mamlukaini fa'ataqana Allah. Zaman hari itu kami berdua ni mamluk, hamba abdi. Sekarang ni Allah Ta'ala bebaskan kami. Wa kunna a'ilaini fa'aghnana Allah. Dan kami berdua zaman hari itunya miskin. Lo ni alhamdulillah kaya. Fa in tuzawwijuni falhamdulillah. Fa in tuzawwijuna falhamdulillah. Kalau tuan-tuan ambil kami berdua ni buat melatu, alhamdulillah. Wa in tarudduna fa subhanallah. Tapi kalau kamu tolak kami, fa subhanallah. Kalau terima buat melatu, alhamdulillah. Kalau tak terima, subhanallah. Subhanallah maknanya Tuhan saja hak mahu suci, hak lain tak suci berlaku. Jadi kalau mu tak ambil kami buat melatu, arti kami ni cacat. Enggak nak cari hak cacat mana lain daripada Tuhan saja kata dia. Tak gitu. Orang ngaji sedap lagi ni. Anda bagi siapa? Anda bagi Nabi. Nak cari tok guru buat lebih cerdik, lebih pandai, lebih bergapul, lebih pandai dia ada lah. Kalau mu terima alhamdulillah. Tak terima tak ada atas muka dunia hak cacat lain pada Tuhan esok je hak tak cacat. Hak lain tak berlaku. Termasuk dia aku. Tak nak cari orang hak cacat. Mana tadi? Faqalu bal tuzawwajan walhamdulillah. Katanya tu ibu mu tak apalah tadi ternikah lah tadi. Alhamdulillah tak apalah. Terus kata banyaklah tadi. Ternikah. Faqala Suhaib. Tadi bila kecek. Hak seorang ni tak kecek lagi. Dia nak kecek-kecek. Faqala Suhaib kata dia, "Law zakarta masyahidana wa sawabiqana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata dia, kalau tuan-tuan ingat balik masyahidana. Masyahidana ni maknanya perjuangan lah kata sekarang. Wa sawabiqana dan cerita-cerita lama kami ma'a Rasulillah. Kalau mu ingat, kalau mu ditanya Rasulullah dan kalau mu ditanya orang hok rapat-rapat dengan Rasulullah, siapa dia kami berdua, apa jasa yang kami buat pada Islam, apa usaha kami buat untuk menegakkan Islam. Dia nak kecek panjang lagi. Kalau mu tanya, kau tu tanya orang ni mengenai Islam ni belah mana. Faqala uskut faqad sadaqta fa ankahaka sidqu. Tuan rumah kata tak apa, terus kerja panjang kata dia. Senyap sekarang juga kata dia. Gini kata dia, sekarang aku terima lamu buat nanti kata dia. Bukan kerana mu piti banyak, bukan kerana apa dak, walaupun mu wayak mu ni kaya, tapi aku nak menikah, aku nak buat menatu ke mu ni kerana mu ni bahasa jenis orang kecil tu. Faqad ankahaka sidqu. Maka aku sanggup buat menatu ke mu kerana mu ni bahasa jenis benar. Kecil pun kecil benar, dan perbuatan mu pun serupa dengan mu kecil. Jadi kesimpulannya, demo dua orang ni bolehlah kahwin juga dengan orang Arab, dengan orang hak dia minta, walaupun dia dekatnya tidak ada bapa, tidak ada mak di sini. Moga Bilal ni orang Afrika, Suhaib ni orang Roma, masuk Islam di siapa di Mekah, dengan Nabi duk mengajar, dia terima walaupun dia dulunya hamba abdi, tapi dimerdekakan oleh sahabat-sahabat Nabi, maka dia menjadi menjadi menatu. Baik. Kata dia, wal ghururu yaqa'u fil jamali wal khuluqi jami'an. Fayustahabbu izalatul ghururi fil jamali bin nadar wa bil khuluqi bil wasfi wal istisaf. Kata dia, menipu-menipu ni berlaku pada kecantikan dan berlaku juga pada perangai. Comel tak comel orang ni kadang-kadang tipu demo. Seperti tadi lah, pakai ina, cenduk ina. Kita sini tak pakai ina. Lagi janggut baru tahu dalam 10 tahun ni baru. Sekat-sekat orang dakwah mari tabligh mari janggut jadi barulah tahu rupa janggut ni barang sunat. Jam hari tu pakai cukup belakang janggut tak gitu kan. Jadi walau bagaimanapun kecantikan ni, sama ada kita pakai ina di janggut atau bedok kau baju gapo ni, kadang-kadang kecantikan ni berlaku melalui penipuan. Hok tubuh tak putih kita pakai bedok putih. Hok pucat kelak bibir kita bawa baju nampak merah supaya sihat dak gitu kan. Dia kata dia menipu ni bukan dicomel je, perangai pun tipu demo juga kata dia. Perangai ni tipu demo juga. Kok sorok-sorok walau dak gitu kan. Pas dia mau cerita panjang kan, kejut kau tiku kau gapo, tiku tu baru tahu dak gitu. Baru bunyi sorok-sorok semula. Kata dia, nipu ni berlaku pada kecantikan dan berlaku juga pada perangai. Kadang-kadang perangai wuduh dia mau tipu buat perangai molek. Fayustahabbu izalatul ghururi fil jamal bin nadar wa fil khuluqi bil wasfi. Oleh itu disunat untuk
untuk menghilangkan tipu dari segi kecantikan dengan tengok. Supaya kecantikan yang ada pada bakal isteri kita ni kecantikan asli, tidak tipu-tipu, tidak buat-buat, disunat tengok. Supaya kita dapat penjelasan yang jelas. Kecantikan pada bakal isteri ni kecantikan asli ke kecantikan buat-buat. So, wa fil khuluqi bil wasfi wal istisaf. Dari segi perangai, malah jadi kita tertipu perangai dia ni molek sengoti ke molek asli ke molek buat-buat ya perangai ni. Ketika tu lagu mana buat? Bil wasfi, dengan sifat, wal istisaf, dengan minta sifat. Kita boleh tanya khabar orang. Apa tadilah soalan haji tadi? Bolehkah tidak kita tanya khabar orang tu perangainya berapa-berapa? Ketika tu kita boleh tanya. Kita boleh tanya orang, kita boleh tanya kawan, kita boleh tanya orang-orang yang kita kira harap amanah, kita boleh tanya. Bukan kerana nak kerobek rahsia orang, bukan kerana nak mengupak orang, tak. Kita nak tanya semati supaya kita ni tidak tertipu. Naik mana berjumpa atas bah kau berjumpa di kedai kau, dapat molek sangat, senyum gapo semua sekali. Senyum ni senyum buat-buat kau ataupun bahasa perempuan ni suka senyum. Kalau senyum buat-buat, tak jadi. Jadi dia ni. Kalau senyum hok pasal ramah tamu, gapo tu panggil hok comel tu, kita boleh jadi buat isteri. Wala yustawsafu fi akhlaqiha wa jamaliha illa man huwa basirun sadiqun khabirun bil-zahir wal-batin la yamilu ilaiha fayufitu fi as-sana wa la yahsuduha fayaqassir. Kata dia baik. Bila kita nak tanya orang lagu mana? Kata dia tidak boleh diminta sifat. Memiliki dengan akhlak seorang perempuan dan dari segi kecantikan seorang perempuan, mulakan orang yang basir. Basir kita panggil orang yang hati tajam. Sadiqun, orang kecek benar. Khabirun bil-zahir wal-batin, ya faham zahir dan batin. Kita kira orang berjuru lah. Bila kita nak ditanya perangai satu orang, nak cari orang lagu mana, tak kita nak tanya. Kita cari orang tua yang kira ada pengalaman, dia kira tu lebah sikit. Cari orang tua yang biasa lakong masalah cari bini kat orang, tolong kira menatu apa semua sekali kat orang, dia orang lebah. Orang lebah lagu mana? La yamilu ilaiha. Dia sendiri tidak nuk sangat pada perempuan tu. Bimbang takut fayuqil sana, bimbang takut dia puji dak lalu. Dia nuk sangat budak Tino ni berkahwin. Duk tengok berkahwin, mari seorang budak tanya. Dengan sebab dia duk nak sangat budak ni supaya berkahwin, ni puji budak-budak. Jangan pergi cari orang hok duk lama duk cari nak pelaga budak ni hok jatuh, tiba-tiba mari semati hok jatuh, dia pun puji juga. Ni kau lawan dia sangat budaknya, baik sangat budak. Bukan apa-apa dak kerana dia nak betul tengok budak ni ya, tak ada tok lelaki, maka dia pun puji dak lalu. Jangan pergi cari orang hok lagu tu. Bimbang takut dia puji doa lalu. Wala yahsuduha fa yaqassir. Jangan pula cari orang yang bahasa berdeki ni hak tino ni. Dia cari orang yang kita katalah dia pun ada anak dara juga. Kawan ni ditanya nak dara orang lain. Nak deki dia pun. Ada salah, dak tahu tak salah. Padahal dia deki dia dah suruh kahwin anak dia. Jangan cari hok nak doa lalu cari nak kira menatu, dia jangan cari hok deki dengan budak. Tegak tu nasib dah kita kan. Kadang-kadang kita jumpa, kita pergi jemur orang hok kita boleh dah, hok jauh dah. Tapi kadang-kadang yang deki pun ada dia kan. Jadi buat lagu mana tak tahulah, kita tak reti kat bunyi. Jadi gua ini terletaklah di atas kebijaksanaan. Walau bagaimanapun bila orang jemur kita nak cari bini, kau nak cari menatu, pandai-pandailah kita jaga amanah Allah Taala. Kerana orang itu terbuka pintu hati mari jemur kita ni atas dasar kita nak baik, untuk lebar kampung juru. Oleh yang demikian amanah yang dia letak pada kita tu jagalah dengan sepenuh. Mudah-mudahan dia mendapat isteri yang baik. Kata dia, tuan kita ni kata wa qalla man yasduqu fi. Jarang betul mata nak jumpa orang hak kecek tu ni tadi. Dia ayat juga, jarang kata dia, jarang orang nak kecek tu. Kata wali gak, kalau tidak melampaui puji doa lalu, berdeki pula. Kalau dia nak doa pun dia puji juga, dia tak sih pun dia royak. Dia tunjuk hak uduh. Hak perangai molek dia tak tunjuk, dia tunjuk perangai uduh.
Balil khida'u wal ighra'u aghlabu wal ihtiyatu fihi muhimun. Kata dia biasa gak banyak sekali tipu, berlaku penipuan dan berlaku ighra'. Ighra' ni maknanya puji dah lalu. Puji dah lalu hingga siapa kita tak siwak bini sikit ni jadi no pada perempuan itu. Dan kadang-kadangnya kita hok betul benar nak berekat nak bini ke dia, ni tipu dia kata budak tak jadi nak tak halal apa semua sekali. Akhir sekali kita pun nak serabut tak jadi. Jadi oleh itu walihtiyatu fihi muhimun. Kata dia oleh itu mustahak berhati-hati. Walihtiyatu fihi muhimun, mustahak benar kita berhati-hati dalam memilih isteri. 3. Payah pun dah ke mana. Tak bunyi lagi. Kau duduk nengung. Nak jumpa siapa ni. Yalah, kita dua perkara. Keedah kita orang Islam ni dua perkara. Kita dengan orang mesyuarat. Kita dengan Tuhan istikharah. Ma khaba man istakhara wa la nadima man istashara. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, ma khaba man istakhara. Tidak sia-sia orang yang istikharah, wala nadima man istashara, dan tidak akan menyesal orang yang minta fikiran daripada orang lain lebih dulu. Kita minta fikiran dengan orang dulu, tanya orang ni, lepas kita dengar Tuhan bayar ajak kita panggil. Lepas tu nak berlaku juga hak tak serupa. Habis lah, ikhtiar aku itu. Itu dia. Ar-rabi'atu an takuna khafifat al-mahr. Khafifat al-mahr. Faqad naha atau faqad nuhiya 'anil mughalati fil mahr. Kata dia yang keempatnya, cari orang puan yang tidak mahal mah kahwin. Jangan cari orang puan hok yang letak rega mahal. Jangan. Kena cari perempuan yang mah kahwinnya agak-agak. Mah kahwin agak-agak. Kahwin sikit dah kita panggil. Makana mah kahwin bukan rega. Bukan rega bagi seorang budak, bagi seorang perempuan. Reganya 1,000 ke berapa, tidak rega. Mah kahwin ni simbolik, cendera mata. Jangan jadi perempuan ni duduk seorang, tahu-tahu mari orang jatuh, berkahwin untuk lelaki, dengan tidak ada sebarang orang panggil manis mulut, dengan tak ada benda yang pelembut hati. Jangan ada gitu. Belum daripada kita masuk rapat dengan perempuan, kena bawa benda-benda yang boleh menyinari hati perempuan. Kalau kita panggil subai, kau gelai, kau pitik, kau ni benda ni. Jadi, so daripada benda ni perlu ada. Jangan tak ada lalu. وتزوج بعض الصحابة على نواة من ذهب يقال قيمتها 5 دراهم. Tuan kita ni kata, ada setengah sahabat berkahwin dengan seorang perempuan, bawa emas toko reganya 5 riyal. 5 dirham. 5 dirham ni ke 5 riyal. Dirham ni kalau piti sini enggak sen. 10 sen, 20 sen, 30 sen. Hak sen kita sini tu dia panggil dirham. Hak riyal kita sini dia panggil dinar. Jadi setengah sahabat berkahwin bawa emas toko reganya 50 sen. 50 sen. Jadi maknanya nak wayaknya asal tiada benda. Asal tiada benda tangan hadiah pada perempuan kita cukup. Tidak mesti banyak. Jangan siapa tak ada lalu. Nabi kata apa nama ni? Walau khataman min hadid. Carilah emas kahwin walaupun cici besi seorang. Cari juga. Kalau boleh cici emas lah, makin lagi baik. Tapi tak ada sangat cici besi pun harilah. Jadi belanja. Jangan main, maknanya jangan pergi bolak-bolak pergi tidur sekali dengan dia, tidak ada sebarang benda tanya. Ini tak boleh. Kerana ini orang panggil makhluk manusia. Dia baik lelaki, baik puan, bila ada orang beri barang ke dia, jadi hati dia lembut. Orang panggil itu makan budi. Al-insan abidul ihsan. Al-insan abidul ihsan. Manusia ni jadi hamba abdi bagi budi orang. Bila orang beri benda, maka mau tak mau kita yang apa itu makan budi. Dan makan budi, ikut juga ahsan ila an-nas tasta'bid qulubahum fa talama ista'bada al-ihsana insanu fa talama ista'bada al-insana ihsanu. Ahsan ila an-nas tasta'bid qulubahum. Mungkin awak budi dengan orang. Bila buat budi kepada orang, hati perut dia tu boleh mencekar tadi. Bukan sekat kau tumbuh hidup, hati perut dia tu pun boleh mempegang, boleh cekar. Fatalama ista'bada al-ihsan, fatalama ista'bada al-insana ihsan. Lama dah kata dia manusia ni jadi hamba abdi bagi budi orang. Bukan sehari dua dah. Zaman-zaman bila lagi manusia ni jadi hamba abdi bagi budi. Kalau kita Melayu panggil pemakan budi. Tak ada air lawa kawan pemakan budi dia. Bakah dia. Tu dia boleh raya tak kita.
pakah dia. Kau dia bila moya. Kan? Mengaji tegaknya kira nak mengajar. Boleh ada boleh. Boleh 5 ya. Buat takut. Kenapa semakin budi. Jadi atas budi ni lah kita dengan perempuan kena ada mah kahwin. وزوج سعيد بن المسيب ابنته من أبي هريرة رضي الله عنه على درهمين ثم حملها هو إليه ليلا فأدخلها من الباب ثم انصرف ثم جاءها بعد 7 أيام فسلم عليها. So, yang kedua ini cerita sebenarnya Sa'id bin Musayyab. Ini tu guru bagi Imam Bukhari sendiri. Sa'id bin Musayyab kahwin anak puan dia dengan seorang sahabat nama Abu Hurairah. Belanjanya apa ya? Belanjanya 20 sen. Dirhamai 20 sen. Abu Hurairah ni orang mari sekali dengan Nabi di Mekah lah. Mari daripada Mekah, siapa akan Medina, tak ada gapo sekarang. Siapa di Medina, tak ada kerja dia lain pada tunggu punggung Nabi. Orang panggil Nabi dia. Kalau ialah maaflah. Kalau kira nding lah orang panggil nding. Kalau cagak orang panggil nding. Jadi Abu Hurairah ni, dia tak ada ugalan. Aku nak jadi nding Nabi. Nabi pergi ke mana, dia pergi. Kerja dia, bawa kayu sugi Nabi, bawa ceret Nabi air semaya, cari toko-toko tanah-tanah kau untuk Nabi istinja. Tu je kerja dia. Tujuannya, nak tengok Nabi buat gapo, nak dengar Nabi kata gapo. Dia tengok Nabi buat gapo, dia goyak kau orang. Nabi kata gapo, dia goyak kau orang. Dia ni membalik secara direct, secara langsung. Tu dia. Jadi, dia ni kita kira duk pondok lah. Tapi pondok bergeruk. Pondok bergeruk. Mana Nabi pergi, dia turut punggung. Tu dia dulu. Jadi orang lagu ni memang tak ada piti. Tapi dengan sebab manusia ni nak bini. Jadi bila orang nak bini, apa lagu mana buat? Sa'id kata, Sa'id bin Musayyab ni seorang sahabat Nabi yang terkenal alimnya, waraknya. Tak apa, anak aku ada. Aku buat benda tu kamu. Cari piti 20 sen. Mungkin cari piti 20 sen buat makawin. Alah nak gitu kan? Alah, Tok Gula ni nak kahwin dengan anak murid atas dasar apa ni mah kahwinnya kita kata 2 riyal lah dah ni. Jika barang mahal ekonomi Malaysia tadi ni 20 sen 2 riyal atau 20 riyal lah. Summa hamalaha huwa ilaihi. Sudah kahwin akad nikah, tok tina ni Sa'id bin Musayyab ni bawa sendiri anak tina dia pergi ke rumah Abu Hurairah malam fa adkhalaha min al-babi. Dari siapa pintu, buka pintu krek. Hei Abu Hurairah natu. Ambil habis ni muni anak aku ni. Ambil kunci pintu, lihat dua. Summa sarta. Lepas tu balik ke rumah. Pok ni, pok tina balik ke rumah. Summa ja'aha ba'da 7 ayami. Lepas tu seminggu, 7 hari kemudian, baru pergi pula. Fasallama alaiha, beri salam. Ini rakyat mudah. Dalam Islam ni, masalah kahwin ni mudah. Tidak payah sebab kita sini. Nak menang, nak menang. Banyak orang, 2 buah bah. Lepas tu nak bawa gapo banyak mana. Cicing, kata. Lepas nak menang banyak mana. Ni semua ni serabut yang menyebabkan. Lah ni perak takut pahlik siang ni. Belah-belah ugam, belah-belah undang. Tak boleh. Ni gis macam. Petang ni panas-panas lagi. Petang ni mai royak. Anak seorang datuk. Kahwin. Anak seorang datuk. Di kota baru lah. Ajak hak jatuh lagi menikah balik sini. Kenapa? Masalah serabut. Serabut dengan pinai, serabut dengan berotu, serabut dengan ya kahwin, nak bini, ya kahwin, nak cari tok lelaki. Demo ni duk kira nak mari apa, nak mari gapo pa, berapa peti pa, 12 pa, kau gapo ni pa serabut. Ini bagian para hadirin semua benda serabut, karuk maru yang dibuat oleh kita sendiri, yang menyebabkan perkahwinan yang begitu kudus, yang begitu suci dalam agama, yang menjadi serabut, yang menjadi kotor, jadi masalah. Akhir sekalinya, buat saruk, aku buat saruk, timbul khulwak, timbul gendong, buat pergi patah, mana semua sekali, pucah-pucah daripada kita sendiri, buat payah. Pada benda begini mudah. Sahabat Nabi yang dikira orang terkedepan dalam Islam, orang yang dididik sendiri, yang dikadar sendiri, yang diasuh terbias sendiri oleh Rasulullah SAW, begitu sekali mudah. Pandai apa nama perkahwinan ni, hingga siapa, nyatanya, kok seorang anak tina bawa di punggung, mari ni. Ayah nak di atas rumah untuk lelaki. Nyek dia, siapa aku enggak, Assalamualaikum, ambil anak bini mu ni. Balik. Seminggu kemudian baru pok ni pergi pula jumpa dengan anak. Mudah dia. Walaupun kita kata ialah kita nak buat gatik dalam keadaan masyarakat begini itu tidak datang gitu. Tapi maknanya kena faham bahawa orang panggil syarat, mari undi, mari nak bolehkan menikah ni, kerja kita memayah-mayahkan apa nama ni perkahwinan.
bendanya mudah. Wa fil khabar min barakatil mar'ati sur'atu tazwijiha wa sur'atu rahimiha ayil widadah. Dalam hadis bu, setengah daripada berkat seorang puan ni ialah kita kahwin dengan cepat, dia beranak cepat. Tanda keberkatan hidup ialah kahwin segera dan beranak pun segera. Wa yusru mahriha, dan mudah mah kahwinnya. وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل. Sebagaimana makruh memahal-mahalkan mah kahwin daripada sebelah perempuan, makruh juga kita tanya khabar harta retina dari pihak kau datang. La ilaha illallah Muhammad ala alihi wasallam.